InsyaAllah. Cobaan 1, 2. Cobaan. InsyaAllah kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadada'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk dalam syurga. Barang siapa yang melakukan maksiat, mana engkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'an mardatillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, silakan Fadil tuan-tuan imam, yang silakan Fadil tuan-tuan Bilal, tuan siap pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama malam ini tuan-tuan. Dan kita dah semakin hampir kepada penghujung akhir tahun ni. Ni kuliah, ada sekali lagi kuliah lah, last 2 minggu lagi kira lah untuk tahun ni kan. Lepas tu kita masuk tahun baru pula. Macam tu. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kitab Bunyatul Musalli. Bunyatul Musalli sampai kepada sembahyang itu menegah daripada fahsyak dan mungkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Khusus apa tu? Saya tak bawa yang tu, saya tak bawa. Saya bawa syarah dia.
kitab syarah dia Tahqiq Kuwaki Wahfi ala Munatul Musalli. Sekat 5. Sembahyang itu mencegah fahsyat dan munkar. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenar itu menegah daripada fahsyat dan munkar. Mencegah daripada fahsyat dan munkar. Bermakna fahsyat ialah pekerjaan yang jahat. Kata musannaf. Ikut dan syarahnya, fahsyat adalah satu perbuatan yang jahat, iaitu perbuatan yang melampaui batas, yakni dosa besar. Perbuatan yang melampaui batas, iaitu dosa besar, kita katakan fahsyat. Kemudian munkar ialah pekerjaan yang dibencilah, benci, yang dikeji. Ini perkara-perkara yang tidak diakui dan dibenarkan oleh syarak. Perkara yang tidak diakui dan dibenarkan oleh syarak, itu dikatakan sebagai munkar. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegah daripada fahsyat dan munkar. Fahsyat dan munkar. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wa aqimus shalah, dan dirikan sembahyang. Jika kalian makan sembahyang, inna salata tanha, sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar, kejahatan dan pekerjaan munkar. Wala zikrullahu akbar, dan sesungguhnya zikir Allah Ta'ala itu terlebih besar. Wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kamu buat, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apakah pengertian dan arti solat itu menegah daripada fahsyat dan munkar? Ini persoalan lah. Persoalan pada kita, apakah pengertian dan arti solat itu mencegah daripada perbuatan fahsyat dan munkar? Sedangkan kebanyakan orang bersolat itu tidak dapat menegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang solat, sembahyang, tapi masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar. Kemudian samping itu dia tidak menyuruh perkara makruf. Malahan pula ada yang berakhlak dengan akhlak yang buruk. Dia solat tapi akhlak buruk, perangai buruk. Perangai keji, cakap pun lepas-lepasnya tu kan. Bila kita dengar pun berdesing lah, sakit jiwa lah kalau cakap dengan dia tu. Dia yang betul, kita tak betul. Kan? Istilahnya dia yang betul. Baik, sedangkan dia orang solat, sembahyangnya tak mencegah pada perbuatan keji dan munkar, ketiadaan betul pada muamalatnya serta orang lain. So apa jawapannya tu kan? Jawapannya, kalau orang yang macam ni masih lagi solatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, maksudnya mereka tidak mendirikan solat atas wajah dan kaifiat yang sahih. Gitu. Mereka tidak mendirikan solat di atas wajah dan kaifiat yang sahih yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disuruh dan mengajar para sahabat. Mereka memalingkan dari belajar tentang hukum solat. Hanya mereka semata-mata melakukan harakat yang zahir saja. Mereka hanya melakukan harakat pergerakan yang zahir sajalah. Tapi tidak ada hatinya tu tidak ditumpukan pada solat. Ataupun memang dia jenis malas belajar bab solat ni. Maklumlah dia dah alim kan. Dah alim, dah pandai, jadi tak perlu nak belajar apa-apalah. Bila dengar ustaz datang tu tentang belajar tentang solat kan, alah apa benda lah. Aku pun dah pandai dah reti dah, apa nak belajar lagi kan, gitu. Baik, hanya mereka semata-mata melakukan harakat yang zahir saja, kata musannaf, yang mana mereka taklidkan dengan solat itu orang lain daripada dirinya.
Macam tu. Jadi mana sembahyang tadi gagal lah. Dia tak nak belajar lah tentang kafiat solat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Dia solat segi zahiriat saja. Bila dengar orang belajar tentang fiqh, fardu dan sebagainya, dia tak nak join. Tak nak join. Tak ada masa lah nak join. Sibuk. Jadi itulah. Bila kita bercakap dengan dia kan, ni lepas kan. Sakit jiwa lah kalau bercakap dengan dia. Lebih baik cakap dengan beruk lagi elok. Cakap dengan beruk lagi elok. Dia bercakap dengan orang yang sakit jiwa. Ya, apalagi kalau ada mental kan. Jadi. Baik tuan-tuan? Jadi khitab pada ayat itu aqimus solah. Khitab mana adab. Tujukan. Khitab ni tujukan ayat itu. Khitab pada ayat ini aqimus solah. Dirikan solat. Khitabnya ialah asalnya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya aqimus solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang. Asal khitab ni maknanya taklif ini asalnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikenakan juga kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apakah makna iqamatis solah? Iqamatis solah makna dirikan sembahyang. Tunaikanlah ibadah solat itu dengan sempurna bacaan dia. Buat dengan sempurna. Itu maksudnya. Buat dengan secara sempurna. Segi rukuk dia, sujud dia, tasyahud dia, syarat-syaratnya, adab dia. Kerana solat itu ialah tiang agama. As-salatu imanuddin. Kan? Faman aqamaha faqad haqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, maka sungguh dia mendirikan agama. Dan siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguhnya dia meninggalkan agamanya. Jadi kalau sembahyang dibuat dengan secara betul, kan, mengikut kafiat dan cara dia yang betul, insya-Allah sembahyang tadi boleh mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar tadi. Sebab apa? Dia betul-betul fokuslah dalam mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya golongan-golongan yang macam mana dikatakan yang gagal mencegah pada perbuatan keji dan munkar ni? Biasanya golongan-golongan munafik lah macam tu. Ataupun yang buat sembahyang secara sambil lewa. Siapa buat sembahyang sambil lewa? Itu yang maknanya sembahyang tu gagal mencegah daripada perbuatan keji juga. Dalam sembahyang dia sembahyang, dua sembahyang habis. Dua sembahyang habis. Dia mempertikaikanlah hukum Allah Ta'ala lah. Dia tak redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengumpat orang, memfitnah orang. Sembahyang tak sembahyang, kan? Tapi sembahyang tu gagal mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Cuma ada satu riwayat menyatakan bahawa kan ada seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah SAW, mengadu tentang ada seorang lelaki. Ada seorang sahabat mengadu pada Nabi SAW dengan seorang lelaki. Berkenaan lelaki ni, dia sembahyang, dia puasa, mana semua dia buat. Tetapi sembahyangnya gagal daripada mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni, dia sembahyang. Tapi sembahyangnya gagal mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Masih dia buat benda-benda yang bukan-bukan, yang tak elok. Bagaimana Rasulullah? Apa jawapan Nabi Muhammad SAW? Teruskanlah sembahyang. Teruskanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu nanti akan mencegah ia daripada perbuatan keji dan munkar. Macam tu. Tak lama lepas tu, tak lama kelamaan, akhirnya orang itu berhenti daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Nampak tak? Itu sebab itu kelebihan sembahyang tu. Kelebihannya. InsyaAllah seorang itu akan nanti mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Walaupun ada masanya makan masa lama kan. Ada masa yang singkat, ada masa lama. Bergantunglah pada setiap individu. Baik. Kemudian dipaham, okey. Dan dirikan sembahyang, sembahyang bahawa sembahyang itu mencegah kamu daripada kejahatan, perkara keji dan pekerjaan mungkar.
Dipaham daripada ayat tersebut bahawa solat 5 waktu itu membersih dan menyucikan dosa-dosa yang telah dilakukan. Sembahyang ni saja bukan saja boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, malah sembahyang juga boleh membersihkan dan menyucikan kita daripada dosa dan noda. Sebagaimana satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, berkata ia, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law kana nahran fi babi ahadikum yaghsilu minhu kullu yawmin 50 marat hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Kama qala Rasulullah sallallahu. Maksudnya apa tuan-tuan? Ara'aitum, tidakkah kamu melihat lau anna nahran, jikalau sesungguhnya terdapat sebatang sungai fi babi ahadikum, pada pintu rumah salah seorang kamu, yaghsilu minhu kulla yawmin, yang mana orang itu mandi setiap hari 5 kali. Setiap hari mandi 5 kali. Kan? Hal yabqa min daranihi syai'un, adakah tinggal lagi kotoran, sesuatu kotoran daripada dirinya? Ada tak? Tinggal kotoran. Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Lalu mereka berkata, tidak akan tinggal kotoran sedikit pun pada tubuhnya. Qala, maka Nabi berkata, fazalika mislu khasalawatul khamsi, demikianlah perbandingannya sembahyang yang 5. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah Ta'ala menghapuskan daripadanya akan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, tuan-tuan. Faham tak? Jadi makna sembahyang tadi bukan sahaja boleh mencegah keji dan munkar, malahan sembahyang tu juga boleh membersihkan kita daripada dosa-dosa dan kesalahan. Diumpamakan macam depan rumah kita tu ada sebatang sungai, dan sungai itu cantik lah, jangan sungai tak cantik. Sebab ada sungai yang kotor kan. Sungai kotor tercemar, bahan kimia banyak sungai. Ikan-ikan pun mati, terbongkang. Tengoklah kalau sungai tercemar tu, habis semua mati kan, bau pun busuk. Ikan ke udang ke semua, silap-silap boyo pun mati, terbongkeh. Bila sungai kotor. Jadi masuk sungai ni sungai bersih lah, cantik kan. Macam sungai Ulu Yam tu, Ulu Yam ke, atau sungai apa tu dekat Jelebu kan banyak sungai cantik-cantik lawa-lawa. Sana banyak hutan lagi dekat Jelebu tu. Dia banyak jeram. Sungai lawa-lawa cantik. Sungai tu sampai ke sini juga tu. Sampai sini dah habis dah. Dah banyak tercemar sebab dia melalui Seremban. Bila melalui Seremban, macam-macam lah kotoran-kotoran yang ada kat Seremban tu. Dia turunlah kat sini. Betul tak Aziz? Turun sini tak? Turun sini kan macam tu. Jadi maksud sungai ni sungai yang cantik, lawa, dan setiap hari mandi, bawa sabun lagi, polish lagi sebenarnya kan. Bersih tak? Bersih. Kita tengok Kobau tu. Kobau tu kalau berendam tu bersih tak badannya? Bersih. Hilang hitamnya, jadi merah pula. Lawa kan? Berkilat badan kan Kobau tu. Kobau pun berkilat, apalagi orang tu kan. Lagi berkilat pula kalau berendam. Kita dulu kecil-kecil macam mana lah kita berendam dalam sungai tu. Kadang bulat kan, terwajul dalam sungai kan. Dulu lah kecil tu. Baik. Baik. Seterusnya, jadi kata ayat Quran tadi, aqimus salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah Ta'ala itu yang lebih besar. Jadi apa maksud zikir wala zikrullahi akbar ni? Dan sesungguhnya zikir Allah Ta'ala itu yang terlebih besar. Apa maksudnya? Yakni zikir kepada Allah terlebih utama dan terlebih afdal daripada segala macam ketaatan, dan juga merupakan sumber yang boleh mencerah
dan menjernih dan mententeramkan jiwa ataupun hati. Kan Allah Ta'ala sebut kata ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu maka hati akan menjadi tenang? Tak? Gitu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi sesungguhnya dengan berzikir pada Allah maka hati pun boleh menjadi tenang. Kita tengok kalau kita berzikir kan, lepas solat tu kita berzikir. Ada orang kadang lepas solat tak nak berzikir. Hatta orang kata astagfirullah pun dia malas. Lepas semayang doa cabut. Kadang doa pun tak ada. Sebab budak-budak ni kan biasa budak remaja lah. Kadang bukan remaja, tua pun ada. Lepas semayang ni cabut. Tengok hilang dah. Tadi ada belakang. Tak ada dah tuan. Terlosap dia. Tak sampai dia nak istighfar pun tak sampai. Lepas tu nak baca ayat kursi pun tak sampai. Nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha pun tak sampai. Semua tak sampai. Cuma nak copek tuan-tuan. Baik. Jadi kita tengok pada wala zikrullah akbar tadi. Jadi adapun sembahyang bila dinisbahkan kepada warid maka dia merupakan satu ibadah khusus, dan bila nisbahkan kepada amalan Islam maka dia adalah ibadah amalan umum. Gitu. Sembahyang ni bila dinisbahkan kepada warid, mana yang datang daripada Nabi, maka dia merupakan satu ibadah khusus. Bila dinisbahkan kepada amalan Islam maka dia amalan umum. Dalam tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahawa Ali bin Abi Talha berkata daripada Ibn Abbas, sesungguhnya ingatan Allah kepada hamba-hambanya terlebih besar jika mereka mengingatnya dibandingkan dengan ingat mereka kepadanya. Dan di antara majlis zikir yang paling afdal ialah majlis ilmu atau muzakaratul ilmi. Majlis zikir ni banyak. Majlis zikir banyak. Majlis ilmu pun sebenarnya majlis zikir juga. Kita jangan anggap orang kata alah majlis zikir ni semata-mata dengan zikir ya, subhanallah subhanallah kan, Allah akbar kan. Ya Allah ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Kan macam-macam zikir kan yang boleh kita zikirkan. Sebenarnya orang kata majlis ilmu pun termasuk majlis zikir juga. Bukan kita semata-mata zikir saja. Dan antara majlis zikir kata musannaf yang paling afdal ialah majlis ilmu atau muzakaratul ilmi, seperti hadis riwayat daripada Muslim daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu biman indahu. Maksudnya tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah Allah Taala, lalu mereka membaca kitab Allah, kemudian dan saling belajar antara mereka, yatadarasuna bainahum, dan saling belajar antara mereka, kecuali diturunkan atasnya mereka itu ketenangan, sakinah, dan diliputi mereka dengan rahmat, ghasyiyat umur rahmah, wa hafat umul malaikah, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di kalangan para malaikat. Masya-Allah. Allah Ta'ala menyebut akan nama-nama mereka di kalangan malaikat. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, dalam hadis ini disebut kan membaca kitab Allah. Baca kitab Allah ni termasuklah mengaji. Jadi kita jangan anggap orang kata hanya zikir Allah Ta'ala saja. Sebenarnya makna zikir tu besar luaslah. Dia ada zikir pada hati je. Kemudian wa yatadarasuunahum tadi. Kemudian bukan saja mereka membaca kitab Allah, malah mereka juga bertadarus. Bertadarus makna seorang baca, yang lain semak.
Seorang baca kan bertadarus. Jangan semua nak baca. Jadi seorang baca, lepas ni semak tu dikatakan tadarus tadi. Masya-Allah. Baik. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Taala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan demikian itu, daripada segala pekerjaan yang jahat, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, seterusnya ada lagi hadis. Hadis yang lain pula ada persamaan dengan hadis tadi. Hadis daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Masalul salawatil hamsi kan masalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulli yawmin khamsa marat." Perumpamaan solat fardu 5 waktu itu seperti satu sungai yang deras airnya yang banyak di tepi pintu rumah seorang kamu. Setiap hari dia mandi daripadanya 5 kali. Macam tu. Ni hadis ni pendek sikit lah. Hadis pendek sikit. Tapi makna lebih kurang sama macam hadis tadi. Malah sembahyang 5 waktu sama seperti mandi dengan depan rumah kita tu ada sungai yang mengalir cantik lawa, dan kita terjun dalam sungai itu berendam. Berendam, tak bersabun pun tak apa kan. Sebab khabar pun tak bersabun. Tuan lihat tu khabar dia tak bersabun tu. Agak air lembu pun kalau terjun dalam sungai pun bersih. Tapi lembu ni dia pengalih air sikit. Tapi dalam keadaan terdesak, kalau banjir tuan-tuan, lembu kalau terdesak pun dia terpaksa jugalah berenang dalam sungai. Terpaksa juga dia berenang, tuan-tuan. Walaupun lembu tak suka dengan air sungai. Baik. Jadi walaupun kita tak ada bersabun pun bersih juga. Itulah kelebihan sembahyang tadi. Jadi sayanglah tuan-tuan orang tak nak sembahyang. Banyak di kalangan kita ni kadang tak nak sembahyang. Bukan budak-budak je. Kadang orang tua pun dia tak sembahyang. Kalau tak ya tuan-tuan buatlah orang kata bancian dalam kampung tuan-tuan sini lah. Kampung sini kan Linsum ni agak kalau tuan-tuan buat bancian agak berapa orang sembahyang? Semua sembahyang? Hebatlah kalau semua sembahyang. Saya rasa berapa persen sembahyang guys? Faham? Berapa persen agak lah yang lelaki je guys? Lelaki je. Jangan perempuan tu, lelaki je guys. Berapa persen yang sembahyang? Yang dah orang kata yang akhir balik lah. Dia ni dah akhir balik ni. Kita tengok tak sembahyang. Ada 50% sembahyang? Ada? Mana 50% lagi tak sembahyang lah. Macam tu lah. Itu lelaki tu, belum perempuan lagi. Belum kita buat bancian perempuan lagi tu kan. Kebiasaan macam tu lah. Mana-mana lah boleh katakan macam tu. Bukan topik sini, topik lain macam tu juga. Banyak kalau gitu kadang tak sembahyang. Dia sembahyang je. Itulah. Mana-mana gayo pun masing-masing ada gayo. Kalau gayo tak ada langsung tak sembahyang. Gitu. Bila gayo tu lah barulah sibuk nak menanya macam mana kafiat sembahyang gayo ni. Barulah nak menanya niat sembahyang gayo, barulah nak tanya apa dia tak sembahyang. Kalau sembahyang tak ada masalah. Baik, kemudian seterusnya sikit lagi Seterusnya dan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli pula. Tadi ayat Quran, aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah, innal salata tanha 'anil fahsya'i munkar. Sekarang ni kita lihat sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Macam tu. Hadis ni dia ada sambungan dia sebenarnya. Hadis ni sambungannya, sallu kama ra'aitumuni usolli fa iza hadarat salah falu azzin lakum ahadukum falu ammakum akbarukum. Maksudnya sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka apabila masuk waktu solat, naklah berazan salah seorang daripada kamu dan naklah menjadi imam yang terlebih tua daripada kamu. Bila waktu sembahyang, azanlah.
Tu pentingnya muazzin tu. Muazzin. Sebaik-baiknya muazzin ni biasa yang dah sampai dulu ni biasanya muazzin lah. Imam biasanya datang kemudian. Kata. Mana-manalah. Bila tak ada azan kan orang pun bising lah. Macam tu. Mana ni tak ada azan ni senyap ni. Rupanya orang kata Bilal pergi jalan. Pergi merayau. Jadi tak ada orang azan. Tapi mana-mana pun tuan-tuan, muazzin ni memang penting. Dialah yang paling penting jaga waktu lah. Imam jaga waktu juga, tapi imam biasa datang kemudian. Lepas azan memang datang. Tapi biasa muazzin datang dulu. Dialah yang buka pintu, dia yang buka lampu lah. Semualah tu. Satu lagi muazzin kena berani. Sebab apa? Sebab dia pertama sekali datang. Apalagi kat masjid ni pula sebelah kubur pula. Sebelah kubur. Kalau muazzin tak berani parah je kan. Parah kan. Tak ada siapa yang nak azan nanti. Cabaran besar kepada muazzin. Baik, insya-Allah. Jadi apakah yang dikatakan sallu kama raaitumuni usolli? Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Jadi maksud kamu lihat aku semayang ni dia ada dua makna. Semayanglah kamu sebagaimana engkau lihat aku semayang. Kan? Kenapa? Nabi dah wafat. So macam mana kita nak lihat Nabi semayang? Nabi kata semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Sekarang ni Nabi dah wafat dah 1400 tahun lepas. So macam mana kita nak semayang, macam mana kita lihat Nabi semayang? So apakah makna melihat ini? Lihat ini. Okay? Jadi ada dua pendapat tuan-tuan. Pendapat pertama, ulama kata makna dengan melihat ini, melihat Nabi semayang maksudnya ru'yah dengan makna melihat seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Dan tiap-tiap sesuatu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perbuatannya, perkataannya, maka wajib diturutkan dia dan diikutkan akan dia. Jadi maksud dengan melihat itu, melihat betul-betul lah. Itu makna pertama lah. Tapi macam kita tak sesuai lah lagi. Sebab kita dah tak jumpa Nabi lagi. Itu pendapat kedua. Pertama. Pendapat kedua dia kata, ru'yah dengan makna alimah. Okay? Melihat dengan makna mengetahui. Ini makna kedua. Dengan makna hadis ini, sallu kama alimtumuni usolli. Mana sallu kama alimtumuni usolli. Asalnya sallu kama raaitumuni usolli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Makna yang kedua dia kata sallu kama alimtumuni usolli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu mengetahui akan daku sebagaimana aku semayang. Jadi ru'yah dengan makna alimah. Kita tahu. Macam mana kita tahu Nabi semayang? Kan? Kita tak nampak Nabi. Jadi kita tahu Nabi semayang melalui daripada kalam ulama. Daripada kalam ulama. Daripada kitab-kitab fiqh. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama bab fiqh. Bab semayang pun macam-macam. Kadang bincang bab semayang pun tak habis-habis. Hari-hari bincang bab semayang. Tak habis-habis bab semayang. Kerana bab semayang ni luas. Luas perbincangannya. Dia ada semayang daripada sudut tu, daripada sudut ini, daripada sudut sains, daripada sudut ibadah, daripada zahir, daripada sudut batin, daripada sudut tasawuf, semayang daripada sudut tasawuf, semayang daripada sudut fiqh dan sebagainya. Banyaklah tuan-tuan perbincangan semayang. Dan kitab fiqh pun tuan-tuan lihat je, berjilid-jilid kitab fiqh yang dikarang oleh para ulama tuan-tuan. Banyak kitab fiqh. Contohnya Raudatul Talibin, kan? Kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Banyak tu berjilid-jilid katang Imam Nawawi. Masya-Allah. Bila saya tengok kitab banyak-banyak berjilid ni, bila habis kalau macam kitab ni Kan? Dengan keadaan kita zaman sekarang ni tuan-tuan, dengan macam-macam komitmen kita ni, enggak satu kitab kita nak baca tu bila habis. Satu kitab tu sedangkan ada banyak jilid. Sampai 20 jilid. Itu kitab fiqh aja, belum kitab tafsir lagi. Tafsir pun berjilid-jilid tafsir.
kita ada tafsir Qurtubi, kita ada tafsir Ibnu Katsir, kita ada tafsir Baidawi, kita ada tafsir Al-Munir, kan? Ada tafsir Sunan Haji tu, Ibnu Asir tu. Banyak kan? Banyak tafsir. Berjilid tu kan. Agak bila lah Nabi. Agak kalau dan pencen so agak kalau baca habis kan. Tu pun tak tentu lagi. Bila pencen pun sibuk lagi tuan. Ingat pencen tak sibuk, bila pencen lagi sibuk pula. Betul tak Aziz? Sibuk kan? Itulah yang berlaku. Maka naklah kita mengikut akan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang terdahulu dan yang terkemudian, seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu radhiyallahu ta'ala anhum. Ialah yang dinamakan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang serta memelihara akan dirinya sembahyang, serta memelihara dan juga menjaga akan dia sembahyang, insya-Allah. Baik. Kemudian yakni akan aturan seperti aturan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan kemudian. Itu maksudnya tadi tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana aku semayang. Kata syarah dia kata, yakni akan aturan seperti aturan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil daripada para ulama. Sama ada ulama yang mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, ulama yang terdahulu ataupun ulama yang kemudian. Macam tu. Itu maksudnya sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Sebab apa? Kita dah tak jumpa Nabi lagi dah. Nabi dah lama 1400 tahun wafat. Memang tak tahu macam mana cara Nabi sembahyang sebenarnya, tak tahu. Yang kita tahu apa yang ulama dah tulis, ulama-ulama fiqh dah karang kitab macam-macam kitab. Daripada kitab itulah maka kita belajar. Contohlah kitab ni sekali, kitab Munatul Musalli ni kan. Ni tuan ada ni. Ni kita belajar ni. Okey. Skop sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita. Kata ada tahlil ke? Ada tahlil. Nak tanya ke apa? Okey. Jamak kesal lagi. Itu dah jawab. Contohnya saya tu bukan musafir. Maksudnya saya orang biasa. Saya singgah di ayat tempat. Bila kita nak sembahyang tu ada beberapa jemaah. Jadi adakah kita ada kita nak join, kita nak menjadi makmum dia atau sembahyang sendiri? Boleh join. Boleh join. Dia sembahyang tamam ke? Dia tengok sembahyang tamam ke ataupun jamak. Kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu, tak payahlah ikut. Ragu-ragu kan? Dia ni jamak. Dia jamak ke tak jamak? Sempurna kan buat tamam ke ataupun jamak? Yang paling confirm lah, yang paling yakin. Kita ambil pada yakin lah. Kalau yakin dia okey ni mungkin tak jamak kot. Kan? Dia kalau orang tamam boleh ikut jamak. Orang yang sembahyang sempurna dia boleh ikut orang yang jamak. Orang yang jamak dia tak boleh ikut orang yang tamam. Orang yang jamak, orang sembahyang jamak kan, jamak qasar, dia tak boleh ikut orang yang tamam. Macam tu. Kalau ikutkan dia tak boleh ikut. Macam tu. Jadi yang paling mudah, tuan tak payahlah ikut. Macam tu. Paling mudah. Tuan buatlah sembahyang sendiri. Tetapi kalau tu tak ada jemaah, buat jemaah sendiri kan senang. Tu lebih yakinlah pada kita. Okey.
Tuan seorang ke ramai? Seorang ya. Seorang untuk boleh, tapi untuk kasar je lah. Kasar tak boleh jamak lah. Kasar saja. Maknanya dia yang zuhur tu kasar saja. Contohlah zuhur dengan asar kan? Zuhur dengan asar. Jadi zuhur tu tuan kasar saja. Tidak ada jamak. Tuan tak musafir. Kalau orang tak musafir, boleh ikut orang yang musafir. Orang yang musafir jamak kasar. Tuan tak musafir. Orang tak musafir boleh ikut orang yang jamak. Orang yang tak musafir boleh ikut orang yang jamak. Maknanya kalau contoh dia dah sembahyang 2 rakaat, lepas tu tuan sambunglah. Tambah 2 rakaat lagi. Jadi kita belakang kita dekat dia terpaksa alih ke mana beranjaklah. Yalah beranjaklah, takkan dari situ lagi. Dia jamak apa yang dia buat masa tu? Dia masa tu dia jamak akhir dah. Dia jamak sembahyang asar 2 rakaat. Jamak. Okey, mana zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masa tu tuan masuklah. Tuan sembahyang tamam. Okey, tuan masuk jelah, ikut jelah dia. Habis dia salam 2 rakaat kan, tuan sambung lagi lah. 2 rakaat lagi. Tak pasti tak payah ikut lah. Sebab tak pasti. Tuan tak pasti kan? Tak pasti tak payah ikut lah. Mufarakah lah. Macam tu. Mufarakah lah gitu. Tak payah ikut. Ataupun tunggu dia habis sembahyang dulu. Dia habis sembahyang kan baru tuan sembahyang. Itu paling selamat. Tunggu dia habis sembahyang dulu kan tuan sembahyang lah. Lagipun dekat apa tu, kiraat tu kan bosan sampai orang tu sembahyang depan, tu sembahyang kat belakang. Macam tu. Tapi kalau tuan yakin dia sembahyang apa, ikut je lah. Nanti dia dah habis kan, bangunlah, tambah lagi 2 rakaat lagi. Itu. Sebab orang yang sembahyang tamam, sembahyang penuh boleh ikut orang sembahyang jamak. Orang jamak dia tak boleh ikut orang yang tamam. Macam tu. Dia tak boleh ikut. Kalau kita ni Ustaz boleh ke Ustaz? Kita musafir, waktu sembahyang maghrib, dalam keadaan dia sembahyang tamam, sembahyang sempurna, kita musafir. Kita ikut dia tapi kita ikut secara sempurna lah. Habis saja kita solat maghrib tersebut, kita buat isyak kita yang 2 rakaat. Boleh. Kita himpunkan awal. Boleh. Boleh. Walaupun yang awal tadi kita ikut tamam. Boleh ya. Mana yang asar tu, yang isyak tu, buat kasar je lah. Tak adalah jamak. Sebab yang maghrib tu tuan dah ikut dia. Dah ikut dia 3 rakaat kan, secara tamam. Lepas tu dia dah salam semua, tuan bangunlah. Kan? Bangun untuk sembahyang isyak pula. Tetapi tidak ada jamak. Dia kasar saja. Kasar mana dipendekkan 2 rakaat itu. Okey, habis. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada. Tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim nawilana qulubana min nuri ma'rifataka wa aftal lana futu ala difim. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم